Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Raifuddin, nombor metrik 06 DKA 18F1008. Okey, pada hari ini saya akan bentangkan mengenai projek akhir yang kami reka yang diberi nama alat brick mover wrench. Ini adalah alat brick mover wrench dan terdapat beberapa komponen-komponen penting dalam alat brick mover wrench, iaitu bar pemegang, bar utama, answer bar, plat besi, pelaras, pembahagi. Okey, komponen bar pemegang dicantumkan bersama bar utama dan plat besi hadapan bersama angle bar untuk mencengkam bata. Okey, komponen ni perlu berfungsi dengan baik supaya alat kami dapat mengangkat bata. Okey, pelaras bahan yang digunakan adalah skru dan nut, di mana alat brick mover wrench ni boleh dipanjangkan lagi, boleh dilaraskan lagi untuk proses mengikat bata, dan pembahagi bahan yang digunakan adalah plat besi untuk membahagi bata-bata untuk proses mengikat bata. Okey, ia berukuran 1 jari. Okey, seterusnya, okey, latar belakang brick mover wrench. Okey, fungsi utama alat brick mover wrench adalah mempercepatkan proses mengikat bata di samping boleh mengangkat bata. Okey, konsep yang kami gunakan adalah konsep tekanan, di mana alat brick mover wrench ni memerlukan tekanan yang tinggi supaya ia dapat mencengkam bata dengan baik. Okey, kaedah yang kami gunakan adalah kaedah cuba jaya, di mana kami sentiasa mencuba terhadap alat kami supaya alat kami dapat berfungsi dengan baik. Okey, bilangan bata yang boleh diangkat terbahagi kepada 2, iaitu untuk mengangkat bata sahaja 6 bata, untuk mengangkat bata, untuk mengikat bata adalah 3 bata. Okey, ini adalah gambaran untuk mengangkat bata 6 bata, untuk mengikat bata 3 bata. Okey. Berat alat brick mover wrench adalah 1.93 kg, dan saiz asal alat brick mover wrench adalah 44 cm, dan bila dipanjangkan ia sepanjang 66 cm untuk proses mengikat bata. Okey, sebab dan kenapa kami mereka alat brick mover wrench, kerana tiada lagi alat yang direka untuk proses mengikat bata. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufana binti Qura Anwar, nombor pendaftaran 06 DKA 18F1027. Okay, saya akan sambung pembentangan. Yang seterusnya ialah kenapa kami cipta brick mover wrench ni? Kerana yang pertama ialah banyak tenaga kerja diperlukan untuk menyiapkan proses mengikat bata. Seperti yang kita tahu, untuk kerja mengikat bata, ia memerlukan 2 atau 3 orang untuk menyiapkannya. Tetapi jika menggunakan alat kami ini, iaitu brick mover wrench, ia mengambil masa ia memerlukan hanya seorang saja pekerja untuk menyiapkan kerja mengikat bata. Okey. Yang seterusnya ialah proses mengikat bata mengambil masa yang lama. Dari situ kita boleh mengurangkan kos upah. Okey. Yang terakhir ialah kualiti bata tidak terjamin. Okey. Kenapa kami kata kualiti bata tidak terjamin? Kerana kita tahu untuk kaedah konvensional kita menggunakan kereta sorong untuk memindahkan bata. Tetapi bila dah sampai pada tempat untuk kita membuat kerja mengikat bata, kita akan tuang bata tersebut. Jadi di situ kita mendapati bata tersebut
tidak, permukaannya tidak cantik. Maksudnya ada yang pecah, ada yang retak. Jadi di situ kualiti bata tu tidak terjamin. Kita nak kurangkan kos. Kita nak kurangkan kos upah, kos bahan dengan cara ini. Iaitu sebab itulah kami mencipta brick move range. Okey, seterusnya objektif kami. Objektif kami ialah mencipta alat inovasi bagi memudahkan kerja mengikat bata. Seperti yang kita tahu tadi, seperti yang saya bagi tahu tadi, kenapa kami buat alat ni? Untuk memudahkan kerja orang. Memudahkan kerja orang, mengurangkan kos bahan, kos upah. Maksudnya, boleh dikatakan kami sebenarnya nak mengurangkan kos perbelanjaan. Yang kedua ialah mengurangkan tenaga kerja semasa proses mengikat bata dilakukan. Alat ini boleh dilakukan oleh seorang sahaja. Ia tidak memerlukan 2 atau 3 orang. Dekat situ kita dah mengurangkan tenaga kerja. Seterusnya ialah mempercepatkan proses mengikat bata. Seperti yang kita tahu tadi. Seperti yang saya bagi tahu, untuk alat kami untuk menyiapkan 3 lapisan mengambil masa 6 minit. Manakala conversion pula 7 minit. Jadi, jika kita anggarkan satu dinding tu luas je ialah 10 darab 10 kaki. So, alat kami hanya mengambil masa dalam 30 minit. Manakala kaedah konvensional mungkin mengambil masa 1 jam 30 minit. Jadi dekat situ ia dah menjimatkan 1 jam dekat situ. Jadi kerja di situ akan jadi mudah dan juga cepat. Seterusnya kami juga ada membuat video. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pihak bina. Nama saya Muhammad Arif bin Jaafar, nombor metrik 06 DKA 18F1030. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hana. Saya akan teruskan pembentangan iaitu metodologi yang kami gunakan untuk membuat alat brick move range. Kami menggunakan kaedah cuba jaya untuk mencipta alat brick move range. Kaedah ini sesuai digunakan untuk mencipta sesuatu alat yang baru. Seperti yang anda lihat di slide, ini adalah gambar rajah cubaan pertama kami. Kami memilih kayu sebagai bahan utama kerana ianya mempunyai kos yang rendah. Kami membuat alat ini di bengkel kayu di dalam Politeknik Port Dickson. Setelah cubaan pertama kami selesai, kami mendapati bahawa plat hadapan dan plat hadapan kami terjadinya rekahan apabila kami cuba mengangkat bata. Ini menunjukkan bahawa kayu tidak cukup kuat untuk menjadi bahan utama alat kami. Sebaliknya, cubaan pertama ini dijadikan sebagai prototipe untuk cubaan-cubaan seterusnya. Seterusnya ini adalah cubaan kedua kami. Seperti yang lihat di rajah, kami menukarkan bahan utama iaitu dari kayu kepada besi. Kami mendapatkan besi di kedai besi buruk berdekatan. Kerja-kerja pemotongan dan ukuran kami melakukan sendiri, dan untuk kerja-kerja mengatri kami pergi ke AGD Steelwork. Setelah cubaan kedua kami selesai, kami mendapati bahawa alat brick move range sudah dapat berfungsi, iaitu mengangkat dan menyusun bata. Akan tetapi apabila digunakan dengan banyak kali, terdapat legukan ataupun bengkokan pada plat hadapan dan plat belakang besi kami. Jadi kami menyimpulkan bahawa cubaan kedua kami, plat besi hadapan dan belakang tidak cukup kuat untuk menampung berat bata ataupun tekanan yang dikenakan. Pada cubaan kedua juga, lubang-lubang skru yang ditebuk tidak tepat, menyebabkan apabila bahagian-bahagian alat brick move range disambungkan, ia tidak disambung dengan baik.
Okey, seterusnya ini adalah gambar rajah cubaan ketiga di mana pelat besi hadapan dan pelat besi belakang telah pun diubah kepada pelat besi yang lebih kuat dan tebal. Selain itu, lubang skru juga ditebuk dengan lebih tepat supaya penyambungan antara komponen-komponen alat beam overrange dapat disambungkan dengan lebih kemas. Jadi pada cubaan ketiga ni kami menyimpulkan bahawa ianya sudah boleh berfungsi seperti mana yang kami kehendaki. Jadi sekian itu daripada saya. Saya serahkan kepada rakan kumpulan saya, Aiman. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Razak, nombor pendaftaran 06 GKA 18F1014. Saya akan teruskan pembentangan dengan prosedur alat beam overrange. Yang pertama, kami membeli besi-besi terpakai di kedai besi buruk, kemudian membeli peralatan-peralatan yang diperlukan di hardware dan juga DIY. Kemudian kami memulakan proses memotong alat beam overrange dengan memotong dua pelik besi yang dengan panjang 15.2 cm dan lebar 15.6 cm. Satu pelik dijadikan untuk bahagian hadapan, satu lagi untuk dijadikan bahagian belakang alat. Kemudian bar utama berdiameter 24 cm dipotong dengan panjang 39.4 cm. Kemudian dua lubang ditebuk, satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian belakang untuk kerja-kerja penyambungan alat. Kemudian bar kedua berdiameter 1.8 cm dipotong dengan panjang 36.5 cm. Kemudian satu lubang ditebuk di bahagian hadapan bar kedua. Kemudian setelah kerja-kerja pemotongan dilakukan, kami pergi ke English Steelworks, iaitu kedai mematri, untuk mematri alat beam overrange. Seterusnya, part pelik pembahagi dipotong, kemudian diletakkan lapik getah di antara pelik dan pelik dilekatkan menggunakan double tape. Seterusnya, bar pemegang berdiameter 24 cm dipotong dan dimekukkan sedikit seperti yang telah direka bentuk. Seterusnya, dua angle bar dipotong dan satu lubang digerudi pada kedua-dua angle bar. Seterusnya, kerja-kerja mematri dimulakan dengan bar pemegang dipatri pada plate bahagian hadapan alat. Seterusnya, kedua-dua angle bar dipatri pada plate bahagian hadapan. Kemudian bar utama disambungkan pada angle dengan menggunakan bolt dan juga nut. Seterusnya, bar kedua dipatri pada plate bahagian belakang. Kemudian bar utama dan bar kedua disambungkan dan diikat menggunakan bolt dan juga nut. Seterusnya, kerja-kerja kemasan dilakukan dengan membuang karat pada alat beam overrange menggunakan kertas pasir. Prosedur yang terakhir iaitu alat beam overrange dikemaskan dengan menggunakan cat sembur. Seperti yang terdapat dalam slide, kami ada menggambarkan gambar akhir produk kami setelah kami lakukan kemasan dan juga setelah alat beam overrange siap. Okey, untuk slide yang terakhir iaitu bahan yang kami gunakan pada alat beam overrange seperti pelat besi, pelat pembahagi, lapik getah, bar kedua, bar utama, bar kedua, kertas pasir, angle bar, cat sembur, skru dan nut dan juga double tape. Okey, akhir kata, saya dan juga ahli kumpulan saya sedia menerima komen dan juga pandangan daripada pihak panel. Sekian, terima kasih.